Assalamualaikum dan selamat pagi, ceriakan pagi anda hari ini bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Nur Hidayat Umur dan juga saya Helena Pahlavi. Apa khabar? Selamat pagi. Okey, dan hari ini adalah hari Isnin. Apa kata kita mulakan dengan apa yang saya dengar tadi dekat dalam satu podcast. Dia bercerita tentang kadang-kadang kita ini Nurul gagal untuk melihat kebaikan. Kita akan rasa macam kenapa anak kita macam ni, kenapa keluarga kita macam ni, kenapa suami kita macam ni, kenapa seolah-olah kita menyalahkan Allah yang Maha Esa. Namun kalau kita betul-betul meletakkan bersangka baik terhadap Allah, kita husnuzon dan sebagainya dan percaya bahawa apa sahaja yang berlaku ini datangnya daripada Allah dengan perkenan Allah dan akan ada kebaikannya insya-Allah, dan perkara-perkara ini akan mengubah persepsi kita, membuatkan kita cuba untuk melihat apa yang terjadi itu ada kebaikan dia. Dan mungkin itu juga kita boleh mulakan minggu kita hari ini, hari Isnin, untuk mula bersangka baik dengan Allah dan juga menukar cara pemikiran kita bahawa apa yang terjadi ini adalah dari perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada kebaikan dan dengan itu kita akan merubah kehidupan kita dan sebagainya. Itu apa yang saya setuju Helena, kerana dengan kita melihat kebaikan sedikit sebanyak ia akan mengurangkan tekanan dan juga stres di dalam diri kita, kerana terlalu banyak memikir juga itu tidak baik dan seharusnya kita tidak selalunya memikir perkara yang telah lepas dan perkara yang akan datang, kerana kita tak tahu bagaimanakah hala tujunya, dan paling penting kita fokus waktu sekarang ini dengan perancangan di masa akan datang. Dan berbalik kepada perancangan ini, sebenarnya tak kena sangat topik kita hari ini. Kita akan membicarakan mengenai Ma'al Hijrah, dan seperti mana kita tahu Ma'al Hijrah ini adalah sinonim dan signifikan dari perpindahan Nabi Muhammad daripada kota Mekah ke kota Madinah untuk mencarikan lebih kebaikan, dan sama-sama kita mencontohi akan setiap perilaku dan tindakan Rasulullah. Islam itu indah sebenarnya. Betul. Okey, dan kalau kita juga nak berbincang hari ini tentang apa yang ada dalam portal kita, dan ini adalah satu kajian yang telah dijalankan oleh Pusat Asasi Genius ataupun Pintar Negara daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, di mana mereka membuat kajian dan tinjauan dan mendapati bahawa masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak yang berada ataupun yang menghuni PPR di Malaysia ini adalah sangat serius, dan keadaan ini dipercayai berpunca dengan daripada keadaan rumah itu sendiri dan juga kurangnya kawasan riadah untuk kanak-kanak ini bermain. Dan ibu bapa yang membuat tinjauan ini menyatakan bahawa mereka mengatakan bahawa anak mereka tak mahu ke sekolah, tak gembira, memberontak, dan juga mereka sering berdiam diri. Dan tekanan ini seperti yang saya cakap tak selesa dengan keadaan rumah yang sempit dan tak ada tempat bermain ataupun kawasan beriadah. Dan kalau kita lihat kalau PPRT sekarang berbeza dengan rumah-rumah kos rendah ataupun flat-flat zaman dahulu. Flat zaman dahulu rendah, kapasitinya tidak terlalu padat. Kalau taman permainan itu taklah terlalu orang kata cukup untuk semua mereka menikmati masa muda mereka. Namun kalau PPRT zaman sekarang ini dengan padatnya, dengan fasiliti kemudahan untuk beriadah itu sangat limited, itu menyebabkan mereka mengalami masalah pembelajaran dan sebagainya. Bayangkan rumah kecil, tak cukup meja untuk belajar dan sebagainya, dengan dinding yang tak mempunyai kalis bunyi dan sebagainya, dan mengganggu keadaan mereka. Dan ini yang orang kata positifnya telah pun mendapat perhatian menteri kita, iaitu Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakor Min, dan beliau sebenarnya menekankan bahawa apa sahaja rumah PPR selepas ini perlulah mempunyai prinsip ataupun konsep yang berdaya huni, senang dihubungi, mampan, berkualiti baik dan juga mempunyai komuniti yang bagus. Kerana kalau ini semua lengkap, kita dapat melahirkan satu orang kata generasi yang lebih sihat keadaan mentalnya.
Itu dia, sama-sama kita melahirkan masyarakat yang sihat dengan persekitaran yang sihat. Betul. Terdahulu. Itu yang paling penting. Dan kita nak beralih juga kepada berita yang menggembirakan, iaitu Perdana Menteri telah pun mengumumkan bantuan sekolah agama rakyat di Pulau Pinang sebanyak 4.61 juta ringgit. Ini merupakan satu jumlah yang besar untuk memperkasakan lagi sekolah rendah, sekolah agama rakyat di Pulau Pinang, di mana sekolah tersebut diperuntukkan meliputi kelas asas fardu ain iaitu kafah sebanyak 1.37 juta ringgit, sekolah rendah agama rakyat SRER sebanyak 541 ribu ringgit 740, dan sekolah menengah agama rakyat sebanyak 394,750 ringgit, manakala sekolah tahfiz diluluskan sebanyak 191 ringgit 191,740 ringgit, dan ini disifatkan sebagai Kerajaan Negeri Pulau Pinang turut meluluskan sebanyak 500,000 bagi kafah menengah iaitu Yayasan Islam Pulau Pinang dan 1.2 juta bagi Zakat Pulau Pinang, satu jumlah yang begitu besar sebenarnya untuk disimpulkan. Dan sekaligus Perdana Menteri menyatakan peruntukan kerajaan perpaduan yang diwakili pelbagai parti politik tanah air kepada Islam dan juga orang Melayu disifatkan lebih tinggi berbanding peruntukan yang diberikan pada 3 tahun lepas yang diberikan ketika negara di bawah pentadbiran Perikatan Nasional ketika itu. Dan justru Perdana Menteri meminta supaya rakyat Malaysia tidak terpedaya dengan fitnah yang ditaburkan dan juga mensensasikan cerita yang kurang senang, terutamanya berunsur keagamaan dan juga perkauman yang dilihat memadamkan lagi perpaduan di negara kita. Dan seharusnya kita memandang sesuatu perkara ini dengan kenyataan yang lebih bernas, yang lebih baik lagi untuk memartabatkan dan juga memperkasakan lagi sekolah agama rakyat di negara ini. Itu yang kita kongsikan, dan itu yang dapat kita kongsikan antaranya. Dan seperti biasa kita nak tengok keadaan cuaca hari ini, Helena. Betul. Dan juga kita nak lihat bersama dengan rakan setugas kami dari Bilik Berita. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari Bilik Berita dimulakan dengan laporan berikut. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke berharap penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada parti itu yang tidak tercalon untuk bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos ini akan menerima keputusan tersebut dan memberi laluan kepada muka baharu. Katanya tindakan memperkenalkan muka baharu sebagai calon itu adalah untuk memperkenal muka baharu sebagai sebahagian daripada pelan peralihan parti untuk masa depan. DAP telah mentadbir Pulau Pinang selama 3 penggal dan bakal memasuki penggal keempat. Anthony berkata DAP Pulau Pinang dijangka mengemukakan senarai calon parti itu dalam tempoh beberapa hari lagi yang akan dibahas dan diputuskan oleh satu jawatankuasa yang dianggotai 5 orang termasuk beliau. DUN Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi dan sebelum pembubarannya bulan lepas, DAP menguasai 19 dengan memenangi setiap kerusi yang ditandingi di antara tahun 2013 dan 2018. Baik, MCA pula kini dalam proses untuk meremajakan parti agar terus kekal relevan dan kompetitif dalam pentas politik negara. Parti perlu berusaha menarik lebih ramai penyertaan generasi muda seawal usia 18 tahun kerana hampir 90% ahli parti itu berusia antara 40 tahun dan ke atas. Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, paling penting adalah parti memiliki bakat baharu yang petah berucap
serta mempunyai pengetahuan luas untuk membidas pandangan salah yang didakwa oleh sesetengah pihak terhadap parti. Our members are above 40 and above. So we need to get more people to join our party so that we can have a proper succession plan. Otherwise, there will be a gap, generation gap. Datuk Seri Kassiong berkata walaupun MCA membuat keputusan untuk tidak menyertai PRN kali ini, namun semua ahli parti diminta memberikan sokongan dan kerjasama kepada calon-calon Barisan Nasional pada PRN itu nanti. Sekian dari Bilik Berita waktu ini, Malaysia Madani, tekad perpaduan. Assalamualaikum, salam hormat. Okey Helena, kalau di awal rancangan tadi kita dah berkata kepada penonton bahawa kita turut memegang ataupun menitik beratkan elemen penghijrahan ya. Betul. Kerana itulah yang akan kita bawakan pada hari ini, di mana tak lama lagi iaitu sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1445 akan berlangsung. Berapa hari lagi tu? Lagi 2. Lagi 2 hari Rabu Betul. InsyaAllah. Okey, dan dengan itu kita nak bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini adalah penolong pengarah keadaan Unit Komunikasi Korporat JAKIM, iaitu Tuan Nur Zaidan Haji Hamad. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami dan bercakap tentang Ma'al Hijrah ini. Kita nak tahu majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun ini, tahun 1444 Hijrah ini bila akan diadakan? Baik, Helena, terima kasih. Terima kasih juga Nurul, terima kasih juga penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh penonton Bernama TV pada pagi ini. InsyaAllah pada tahun ini sambutan Ma'al Hijrah akan diadakan pada 19 hari bulan Julai 2023 Masihi bersamaan dengan 1 Muharram. Makna 19 Julai itu dah masuk 1 Muharram. Cantik. 1 Muharram 1445 Hijri insya-Allah. Jadi kita akan adakan pada tahun ini di WTC Kuala Lumpur. Insya-Allah bermula pada jam 9 pagi. Kita nak tahu juga ya Cik Zaidan, apakah tema sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pada tahun ini dan apakah keistimewaannya yang dibawakan? Baik, tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini alhamdulillah kita tetapkan satu tema yang seiring dan selari dengan gagasan kerajaan kita pada hari ini, iaitu kita sebut sebagai perpaduan teras Malaysia Madani. Jadi dalam rangka kita membina negara kita Malaysia yang berbilang kaum dalam keadaan Islam sebagai agama bagi persekutuan, maka kita meletakkan teras utama bagi menjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat di negara kita ini, perpaduan itu sendiri. Sebab itu kita meletakkan tema kita pada tahun ini perpaduan teras bagi Malaysia Madani, kerana kita nak supaya masyarakat kita Islam dan juga berkat Islam dalam menghayati contohnya hari kebesaran Islam Ma'al Hijrah ini, kita tidak biar semua orang tidak terasa terasing. Biar apa saja sambutan yang disambut oleh rakyat Malaysia, semua akan rasa bahawa inilah perayaan rakyat Malaysia, jadi justru itu perpaduan adalah merupakan tema utama kita pada tahun ini bagi memastikan penghayatan umat Islam dan juga tempiasnya juga kepada masyarakat bukan Islam, supaya orang kata peristiwa hijrah Nabi itu SAW itu dapat kita faham dengan begitu baik. Dan menyentuh tentang keistimewaan perayaan kita pada tahun ini memang sangat istimewa, kerana pertamanya kita dapat jalankan balik seperti biasa selepas pasca PKP. Kita bermula pada tahun lepas lagi dapat kita jalankan program Ma'al Hijrah kita secara fizikal. Jadi pada tahun ini pun sama insya-Allah dengan kehadiran Sri Paduka Baginda Pertuan Agong yang bakal hadir untuk menyampaikan titah baginda dan juga menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Seperti mana tahun lepas kita dah mula kembali pada tahun ini, kita beri penyampaian tokoh atau pengiktirafan kepada tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi 2 oranglah yang akan kita tampilkan pada tahun ini untuk kita berikan pengiktirafan berdasarkan kepada latar belakang mereka yang terhadap sumbangan telah mereka berikan kepada umat Islam dan juga secara tidak langsung kepada masyarakat bukan Islam juga di negara kita dan juga di seluruh dunia. Cik Zaidan, jadi kita nak tahu juga apakah kriteria yang mengangkat untuk penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah
peringkat kebangsaan untuk tahun ini? Okey, untuk tahun ini kriteria tokoh Mahajirah ini pertama sekali sudut sumbangan mereka kepada perpaduan ummah. Perpaduan ummah. Jadi teras sesuai dengan kita punya tema. Yang keduanya dari sudut tokoh keilmuan mereka. Tokoh keilmuan mereka. Bukan kita hanya fokus kepada orang yang popular saja kita boleh iktiraf. Populariti itu bukanlah satu fokus utama, tapi lebih kepada sumbangan mereka kepada perpaduan ummah, ketokohan keilmuan mereka, dan samping itu juga mereka juga adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat lah. Bukannya orang yang terlibat dengan benda-benda yang tidak elok. Sebaliknya mereka terlibat dengan perkara-perkara keilmuan, kemasyarakatan dan sebagainya. Cuma kita tak dapat sebut secara spesifik di sini kerana maklumat tokoh ni dia embargo. Dia akan diumumkan pada malam tersebut, iaitu pada pagi tersebut, iaitu pada 19 hari bulan tersebut baru kita akan umumkan. Dan insya-Allah pada ketika itu rakan-rakan media memang kita akan jemput semualah termasuk bernama ke PWTC untuk kita bekalkan maklumat secara lebih detail berkaitan dengan tokoh kita ni, dan rakan-rakan media berpeluang untuk menemu ramah tokoh yang kita tampilkan insya-Allah. Okey, Tuan, saya tertarik sebenarnya bila Tuan kata tema untuk tahun ini adalah perpaduan, dan bagaimana kita nak orang kata menyebarkan konsep Ma'al Hijrah ini kepada semua rakyat Malaysia, tak kira agama dan sebagainya. Bagaimana itu boleh direalisasikan menerusi majlis sambutan ini? Ya. Apabila kita menyambut saban tahun peristiwa Ma'al Hijrah ini, pertamanya kita nak bagi masyarakat kita faham apa itu peristiwa Ma'al Hijrah. Okey. Hatta sahabat kita yang bukan Islam pun boleh memahaminya. Kenapa kita kaitkan peristiwa tersebut dengan signifikan kehidupan masyarakat kita yang perlu bersatu padu. Kerana kalau kita dapat menyingkap peristiwa Ma'al Hijrah ini yang berlaku pada baginda Rasulullah SAW ketika Nabi berhijrah ke Madinah, daripada Mekah ke Madinah, Nabi membina sebuah negara bangsa di sana, di mana di situ terdiri daripada masyarakat Islam dan juga bukan Islam, yang mana mereka hidup di bawah payung pemerintahan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana di situ terdiri daripada juga masyarakat Islam dan bukan Islam yang mendapat manfaat daripada pentadbiran baginda. Jadi dan mana perpaduan itu menjadi satu asas, sama ada hubungan persaudaraan antara sesama Islam dan juga orang Islam dengan bukan Islam. Jadi elemen itulah yang kita nak terapkan dalam konteks masyarakat kita, supaya sampai peristiwa Ma'al Hijrah ini, inilah yang dibuat oleh baginda Nabi dahulu, bahawa baginda tidak menafikan ruang dan peluang kehidupan masyarakat yang bukan Islam di sebuah negara Islam. Dan bila kita dapat membina sebuah negara yang bersatu padu yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum di bawah satu pemerintahan Islam, maka sudah barang tentu Nabi telah membuktikan bahawa negara Islam Madinah pada ketika itu berjaya dipacu kemercu kejayaan, di mana seluruh masyarakat Islam dan bukan Islam dapat hidup dengan aman dan harmoni. Itulah yang kita nak buat di negara kita, dan kita telah membuktikannya saban tahun dan saban masa. Hatta masyarakat bukan Islam juga di masa yang sama dapat meraihkan perayaan masing-masing dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan, dan alhamdulillah itu pun yang kita telah membuktikan di negara kita. Perpaduan Trust Malaysia Madani itu tema yang diangkat tahun ini. Begitu manis sekali topik ini ya, meraihkan masyarakat yang majmuk, kebersamaan masyarakat Malaysia. Dan kita nak tahu juga Cik Zaidan, apakah pengisian aktiviti sempena sambutan Ma'al Hijrah kali ini? Alhamdulillah, kita bermula sambutan Ma'al Hijrah hari Rabu nanti. Nurul sebut dengan Rina sebut hari Rabu, tapi sebenarnya kita mula pada esok lagi, hari Selasa lagi dah bermula, iaitu bermula dengan pembacaan doa akhir tahun dan juga awal tahun. Maknanya di penghujung hari esok, petang esok, sebelumnya masuk waktu maghrib, kita akan baca bacaan doa akhir tahun, dan selepas maghrib akan baca doa awal tahun yang akan diketuai oleh Imam Besar Masjid Negara di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi malam esok pun sudah kita jemput rakyat Malaysia datang beramai-ramai ke Masjid Negara, khususnya orang Islam, untuk kita mendoakan kesejahteraan negara kita, mengambil kesempatan daripada peristiwa Ma'al Hijrah tahun ini. Dan esoknya pada 19 hari bulan, hari Rabu, kita akan bermula majlis kita 9 pagi di WTC Kuala Lumpur, dengan kehadiran alhamdulillah Sebagai Baginda Pertuan Agong telah berkenan untuk hadir ke majlis kita untuk menyampaikan titah ucapan baginda, dan seterusnya menyampaikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa pada tahun ini, insya-Allah.
InsyaAllah. Dan kita nak tahu juga kalau macam jumlah kehadiran yang disasarkan ataupun yang mungkin orang kata yang akan datang. InsyaAllah. Sesuai dengan lokasi yang kita pilih. Sudah barang tentulah jumlah itu besar. Jadi Alhamdulillah pada tahun ini kita telah pun menjemput dan menyusun jemputan sekitar 6,000 orang yang bakal hadir ke WTC Kuala Lumpur, yang terdiri daripada barisan kepimpinan atasan negara seperti Kabinet Pertahanan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama isteri, dan juga semualah menteri-menteri kabinet, menteri, pegawai kanan kerajaan, juga duta-duta luar negara, dan juga wakil-wakil daripada agensi kerajaan yang akan daripada kontijen agensi kerajaan yang akan hadir bersama masyarakat awam beramai-ramai ke WTC pada 19 hari bulan Julai, hari Rabu ni insya-Allah. Jadi sekitar 6,000 Rina. Okey. Dan bercakap tentang 6,000 itu, bagaimana kita nak memaksimumkan rakyat Malaysia untuk mendapat info dan segala isi tentang Ma'al Hijrah ini kalau mereka berada di luar Kuala Lumpur misalnya, bagaimana? Betul. Pertama sekali kita pasti pertama sekali kita pastikan jemputan kita itu khususnya agensi kerajaan dia merangkumi semua agensi kerajaan. Kementerian-kementerian yang akan jumlah ditetapkan setiap kementerian yang akan hadir ke sana dengan baju Melayunya dan yang smart dan handsome, beramai-ramai ke WTC. Yang keduanya di sudut input yang ada dalam majlis tersebut juga akan disiar secara langsung di TV-TV tempatan. Jadi dan juga termasuk di media-media sosial, khususnya JAKIM dan juga media sosial agensi kerajaan. Dengan itu kita yakin dan percaya walaupun yang hadir secara fizikal itu 6,000 orang saja, tapi capaian kepada program tersebut melalui media massa yang ada sudah tentu jumlahnya lebih besar, terutama media sosial lah. Kalau kami di JAKIM, media sosial kita Alhamdulillah dah mencecah 1 juta follower kita. Dan kita akan tayang secara live di media sosial kita. Jadi sudah barang tentulah capaian itu lebih besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan termasuk juga program yang akan diadakan besok untuk bacaan doa. Ya. Besok juga akan ada live di TV1. Jadi kita nak tahu juga mengenai harapan Tuan Zaidan terhadap sambutan majlis Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun ini. Harapan kami di JAKIM pertama sekali kita menyeru kepada rakyat Malaysia supaya memahami peristiwa Ma'al Hijrah itu sendiri, supaya kita rakyat Malaysia dapat melakarkan kejayaan dalam kehidupan kita. Kejayaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat ini selari dengan prinsip ataupun konsep Al-Falah yang telah diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama, Berhormat Dr. Naim, di mana beliau memperkenalkan konsep Al-Falah, iaitu konsep kejayaan. Jadi kita nak supaya rakyat Malaysia ini berjaya dalam kehidupan mereka, dalam segenap aspek kehidupan mereka, sejajar dan selari dengan gagasan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita hayati peristiwa Ma'al Hijrah supaya kita dapat capai kejayaan dalam kehidupan kita selari dengan prinsip Malaysia Madani yang berkendakkan kepada satu pembangunan yang progresif dalam kalangan masyarakat Malaysia, sejurus dapat melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu, yang dapat hidup di sebuah negara yang aman dan harmoni, yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita ini, mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana rakyat Malaysia ini yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama ini untuk hidup dalam satu negara tanpa memikirkan terlalu ekstrim kepada mungkin agama Islam ataupun agama mereka sendiri. So bagaimana kita nak mengurangkan ini? Saya nampak yang penting sekali rakyat Malaysia berbilang kaum, agama dan bangsa perlu tanam mereka rasa sayang kepada negara. Sayang kepada negara, cintakan kepada keamanan. Kita perlu bersatu di bawah dalam keadaan kita berbeza tapi kita bersatu. Bersatu dalam keadaan kita mempunyai perbezaan dari sudut prinsip, dari sudut agama, dari sudut pegangan. Tetapi kita bersatu atas dasar kita sayang pada negara kita. Sebab itu kita tekankan pada tahun ini perpaduan. Teras kepada Malaysia Madani. Bila kita bersatu padu, kita sayang negara kita, kita boleh bersatu dalam perbezaan. Kita tidak boleh sama pada prinsipnya, semua orang punya perbezaan dari prinsip hidup, pegangan agama, tetapi kita boleh bersatu atas dasar kita nak
hidup di sebuah negara yang satu, sayang pada negara kita, sayang kepada keamanan, dan insya-Allah dengan itu semua kita dapat hidup bersatu padu, aman dan harmoni, dapat meneruskan kehidupan dengan aman insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan Nur Zaidan Haji Ahmad, penolong pengarah kanan unit komunikasi korporat dari JAKIM. Dan kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan tanpa membuang masa kita nak berbincang tentang pendidikan, iaitu wakaf pendidikan tinggi pemangkin kemampanan keuangan universiti. Dan kita nak perkenalkan tetamu di studio hari ini adalah Profesor Madya Dr. Azmi Bahari, merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari, pakar rujuk zawaf ataupun lebih dikenali sebagai zakat, sedekah dan juga wakaf. Kalau orang tertanya zawaf itu apa, itulah dia jawapannya. Okey, apa khabar? Doktor sihat hendaknya. Terima kasih bersama kami hari ini. Okey, kita akan kupaskan mengenai wakaf pendidikan tinggi pemangkin kemampanan kewangan universiti, ya, doktor. Dan terlebih dahulu mungkin saya telah menjelaskan apakah itu zawaf, dan mungkin doktor boleh terangkan secara lebih mendalami lagi untuk dirangkumkan maksudnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas persoalan tersebut. Baik, zawaf ini adalah merupakan satu bahagian lah di UiTM, ringkasan kepada bahagian zakat, sedekah dan wakaf, menjalankan fungsi untuk mengutip dana zakat, pembayaran zakat daripada staf warga UiTM. Kemudian menguruskan juga wakaf, dana wakaf yang disumbangkan oleh warga UiTM. Sebenarnya bukan terhad kepada warga UiTM, tetapi juga kepada seluruh warga ataupun rakyat Malaysia lah yang ingin menyumbang harta, sehingga kepada mak ayah, ibu ayah, kepada para pelajar pun boleh membayar. Kemudian kita juga mengumpulkan dana sedekah. Jadi yang itu ada setiap kewangan sosial, kita sebutkan zakat, sedekah dan wakaf itu ada fungsi yang tersendirilah, ya. Jadi kita kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri Selangor kerana kita mendapat mandat lah, ataupun kita dianggap dilantik sebagai penolong amil IPT. Bahkan kita UiTM ini adalah universiti yang pertama mendapat pengiktirafan penolong amil sejak tahun 1998 lagi. So insya-Allah pada tahun 2023 ni jubli perak lah, hampir 25 tahun kita telah beroperasi, menjadi contoh kepada IPT dan juga universiti yang lain lah untuk menjadi ejen ataupun penolong amil dalam kutipan zakat. Kemudian kita juga kerjasama dengan zakat ini di bawah Lembaga Zakat Selangor. Okey, kemudian kita ada lagi wakaf di bawah Perbadanan Wakaf Selangor lah. So di situ juga kita metrai MOU untuk menjalinkan kerjasama. Kita sebagaimana yang kita maklum lah, ya, hak milik tunggal pelaksanaan wakaf ini adalah di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Jadi kita ni kerjasama dan kita menguruskan hasil kutipan itu dan dilaporkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Selangor, sama ada Lembaga Zakat Selangor dan juga Perbadanan Wakaf Selangor. Kemudian di peringkat kampus kami akan mendapat pulangan 50% sebenarnya hasil kutipan zakat dan juga wakaf itu. Kita boleh laksanakan agihan kepada para pelajar lah UiTM. Sebenarnya juga boleh kita serahkan kepada staf yang tidak berkemampuan lah. Jadi di situ ada asnaf fakir, miskin, fisabilillah dan juga asnaf mu'alaf. So kita serahkan, kita bantukan lah dalam menguruskan dana tersebut. Okey. Baik, doktor, saya nak memahami perbezaan. Saya faham bahawa zawaf ini akan menjawab kepada Lembaga Zakat Selangor dan juga beberapa badan agensi induk. Namun saya cuba memahami daripada segi
kutipan itu sendiri sebagai penolong amil dan juga pemberian zakat itu sendiri. Kalau apa perbezaan dia kalau daripada zawaf dan juga dengan lembaga zakat itu sendiri, perbezaan daripada pemberian dan penerimaan dana itu? Okey, baik. Terima kasih persoalan yang menarik itu untuk dikongsikan kepada masyarakat umum lah. Dalam melaksanakan fungsi Hal Ehwal Islam ini terletak kepada Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kemudian memberi mandat ataupun memberi kuasa untuk bantu kutipan, membantu pihak lembaga zakat Selangor lah. Dalam kalangan masyarakat kampus, sama ada staf ataupun yang korporat yang ingin menunaikan zakat, maka boleh bayar kepada bahagian zakat sedekah dan wakaf ini kerana telah dilantik menjadi penolong amil tadilah oleh jadi kita dapat surat kuasa sebenarnya. Jadi kemudian kutipan tersebut akan dilaporkan kepada Lembaga Zakat Selangor. Bahkan kita akan serahkan keseluruhannya, nantinya 50% akan diserahkan kembali kepada UiTM untuk dibuat agihan. So di situ fungsinya kita sebut sebagai wakalah. Okey, saya dah faham, maknanya kutip daripada semua orang, laporkan kepada Badan Jabatan Agama Islam Selangor dan Lembaga Zakat, dapat 50% dan 50% daripada zakat ini akan diagihkan kepada pelajar dan juga kaki tangan, bukan kepada orang dari luar daripada UiTM. Tertakluk kepada 4 asnaf yang saya nyatakan tadi. Kemudian ianya tertakluk kepada panduan dan juga kita kena ikutlah garis panduan yang diberikan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kita tak boleh edarkan, agihkan sewenang-wenang sajalah. Tapi hanya untuk pelajar dan juga staf UiTM. Dan ada yang separuh lagi itu kan 50% lagi itu untuk LZS agihkan kepada masyarakat awam. Sebenarnya sampai kepada seluruh. Cuma ini lebih spesifik saja. Dan kita nak tahu juga Dr. Azri, sejak bila zawaf ini dan diwujudkan dan bagaimanakah pihak pengurusan UiTM ini melaksanakannya bagi memastikannya ianya telus sampai kepada pihak yang dituju itu. Okey, baik. Kita mula beroperasi pada tahun 93 sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi, dan kini dah 25 tahun beroperasi. Zakat, sedekah dan wakaf ini diagihkan dengan kita ada 2 jawatan kuasa sebenarnya. Jawatan kuasa di peringkat UST, kita ada jawatan kuasa agihan yang terdiri daripada Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar, kemudian pengarah zawaf sendiri, kemudian ada pakar rujuk dan juga beberapa pegawai yang lain yang akan meneliti agihan yang akan dibuat kepada pelajar asnaf, fakir, miskin, fisabilillah dan juga mu'allaf tadilah. Jadi ada kriteria yang ditentukan. Kemudian setelah diagihkan tersebut, pihak audit sebenarnya ada datang, sama ada daripada Lembaga Zakat Selangor sendiri, bahkan daripada audit negara pun akan datang untuk memantau sejauh mana keberkesanan dan juga ketepatan agihan supaya zakat tersebut benar-benar sampai kepada asnaf penerima yang berhaklah. So dalam kaedah fiqh dia sebut sebagai isti'ab, pembahagian yang secara menyeluruh, pastikan ke-88 asnaf itu menerima lah. Okey, dan bercakap tentang fakta itu sendiri, pemberian untuk pemberian secara menyeluruh itu, bagaimana zawaf dan juga lembaga zakat memastikan penerima itu tidak bertindih? Okey, baik. Persoalan yang menarik, kita ada satu sistem lah. So dalam kalangan pelajar yang menerima, kita akan buat penandaan lah. So maksudnya berapa kali yang dia terima. Kemudian kalau pelajar di peringkat contohnya ijazah sarjana muda, sepanjang tempoh pengajian dia berhak memohon zakat lah. So kalau ada 4 semester, 5 semester, so dia boleh mohon, pelajar tersebut boleh dapatkan. Kemudian di peringkat pelajar sarjana pasca siswazah, kita limitkan kepada 2 kali penerimaan. Kemungkinan pelajar pasca ni biasanya dah bekerja lah kan. Jadi kalau perlukan bantuan, kita akan bawa ke dalam jawatan kuasa dan kita akan pertimbangkan lah. So pertimbangan demi pertimbangan akan selalu diberikan. Kadang-kadang mungkin tak cukup kan, jadi kita akan cuba pertimbangkan. Dan bercakap tentang tak cukup itu, mungkin kalau Tuan Doktor boleh kongsikan berapa nilai yang boleh dan selalunya dan telah pun diberikan kepada penerima.
Baik, terima kasih. Biasanya kita dah ada satu garis panduan dalam pengagihan zakat ini. Sebenarnya dana kita ni kutipan dalam 12 juta dan kita kembali balik kepada UiTM untuk agihkan dalam kalangan pelajar dan staf ni 6 juta saja. Okey, sebenarnya 6 juta tu kantong tu masih sikit sebenarnya. Ini saya bagi gambaran lah. 6 juta itu untuk cover 13 buah negeri punya kampus dan juga 36 kampus secara menyeluruh lah ya. Jadi pelajar yang memohon tu ramai sebenarnya. Okey. Jadi sebenarnya kita ada ceiling lah, kita tak bagilah sampai sampai tahap mewah lah. Mungkin kita bagi sekadar cukup untuk keperluan. So kita bagi ceilingnya dalam 1,200. Itu ceiling lah. Kadang-kadang kita pertimbangkan mungkin kita bagi 800, 1,000 mengikut kepada keadaan pelajar lah. Dan keperluannya itu pastinya. Dan bagaimana peranan Zawaf itu sendiri untuk menggalakkan lagi ataupun meningkatkan daripada mungkin 12 juta itu kita nak tingkatkan mungkin 24, 30 nak meningkatkan komuniti untuk menyumbang kepada zakat melalui zakat, sedekah dan juga wakaf itu sendiri. Baik. Alhamdulillah kita usaha untuk mengutip tu dan kempen tu sentiasa berterusan lah ya. Kita akan buat melalui email, poster, sekarang ni dah ada TikTok, FB dan sebagainya ni. So kita buat kempen secara berterusan dan kita turun ke kampus, setiap kampus negeri untuk menggalakkan lah para staf untuk memotong zakat dan manfaatnya itu kembali kepada warga UiTM lah. Cuma kempen ini kita buat secara berterusan, kita katakan sebenarnya masih ramai lah. Kita pun tidaklah sampai merentah negeri. Itu adalah kita tertakluk kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri kan. Kita tak boleh rentah. Jadi kita kempen dalam kalangan kalau UiTM Shah Alam, dalam kalangan staf di UiTM Shah Alam sahajalah. So kempen negeri yang lain akan buat potongan sama ada di institusi zakat negeri masing-masing, sama ada di Majlis Agama Islam Perak, Kelantan, Perlis, Kedah, Johor dan sebagainya lah. So nanti itu pun kita ada MOU dan ada pulangan juga kepada Zawaf, bahagian Zawaf untuk diagihkan kepada warga, staf, pelajar di kampus masing-masing. Okey, baik Tuan, kalau seperti kita lihat ini adalah cara berwakaf. Kita boleh melalui cek, boleh melalui wang pos, kiriman wang dan sebagainya. Dan kita nak faham juga kalau macam melalui wakaf, kita tahu bahawa kita ada yayasan wakaf di Malaysia ini. Adakah pihak Zawaf juga berurusan secara terus dengan yayasan wakaf ataupun memang terhad kepada Lembaga Zakat Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor? Ya, kita sebenarnya ada buat hubungan baik dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia ini adalah satu badan yang kita katakan menyelaraskan ataupun menyatukan pengurusan wakaf. Di situ ada round table discussion, di situ ada beberapa cadangan, kempen dan sebagainya yang melibatkan semua Majlis Agama Islam negeri yang menguruskan wakaf. So Zawaf juga sama terlibat juga. So dianya tergantung kepada PWS, Perbadanan Wakaf Selangor, dan PWS pula kepada Yayasan Wakaf Malaysia lah. So kita sentiasa berhubung, berbincang untuk penambahbaikan pengumpulan dana ni lah. So dalam collection dana wakaf ini, pengumpulan dana wakaf ni ada banyak kaedah. Yang pertamanya secara sumbangan secara terus lah. So secara terus ni mungkin kita katakan secara online ataupun sekarang ni ada QR code dan sebagainya tu kita boleh laksanakan begitu. Kemudian yang kedua adalah secara potongan bulanan dalam zakat gaji dalam potongan gaji lah. So nanti tapi kan Nurul, kalau kat Malaysia ni sebenarnya ramai orang Islam yang berpendapatan tinggi dan mungkin ada antara mereka tu kaya tapi tak ada pewaris dan sebagainya. Kita tak ada ke dekat Malaysia ni satu akta atau apa saja yang boleh mengambil harta orang Islam yang berkemampuan ini, yang kaya ini tetapi tiada waris dan diambil dan diwakafkan terus melalui jabatan ataupun yayasan atau sebagainya. Adakah kita ada cara-cara seperti ini? Sebenarnya ada peruntukan itu dalam
enakmen pentadbiran agama Islam negeri masing-masing lah. So enakmen itu dikawal selia diuruskan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing juga. So maksudnya ada ketetapan sedemikian, kalau katalah ada lebihan itu setelah difaraikan, biasanya kita akan harta seseorang itu bila meninggal, so diselesaikanlah urusan pengembubiannya, urusan hutang piutangnya, urusan faraid kepada ahli keluarga. Kemudian akhir sekali kalau balance boleh diuruskan oleh Majlis Agama Islam dan masuk ke Baitul Mal lah untuk diuruskan. Okey, baik. Sebenarnya ada. Terima kasih kerana perkongsian itu tadi, dan pastinya ia membuka mata kita untuk lebih ikhlas berzakat, bersedekah, dan mungkin kalau ada harta-harta yang tidak digunakan boleh diwakafkan. Terima kasih dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Profesor Madya Dr. Azri Bahari, merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari, pakar rujuk zawaf iaitu zakat, sedekah, wakaf. Terima kasih banyak-banyak diucapkan dan diharap kupasan pada hari ini memberikan begitu bagai perspektif, informasi kepada kita khasnya dalam pengurusan zakat itu sendiri. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Itu dia kemeriahan yang dapat kita saksikan untuk Pesta Kuantan 188 yang akan berlangsung tak lama lagi pada hujung bulan ini. Dan kita akan sama-sama kupaskan bagaimanakah kemeriahannya dan impaknya terhadap masyarakat setempat khasnya dan juga industri pelancongan negara. Dan tanpa membuang masa, kita perkenalkan tetamu di studio pada hari ini adalah Datuk Zulkifli Muhammad, merupakan pengarah urusan Kuantan 188. Apa khabar Datuk? Selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih bernama Nurul dan Herlina. Okey Datuk, sebenarnya saya tertanya mengenai 188 ni. Sebenarnya mungkin Datuk boleh terangkan mengenai Pesta Kuantan 188. Kenapa 188 nama yang dipilih dan juga diangkat? Boleh saya kongsikan. Kuantan 188 adalah menara yang tertinggi di Pantai Timur. Ketinggian dia adalah 188 meter dan adalah juga menara yang kedua tertinggi selepas Menara Kuala Lumpur. Tapi Nurul Herlina, menara ini cukup cantik kerana ia berada di tepi sungai Kuantan. Dan dia berhadapan dengan hutan bakau yang 500 tahun. Dan Sungai Kuantan ni ada macam-macam. Kita ada buaya, ada memerang, ada burung helang. Dan ianya setelah kita lalu Sungai Kuantan terus ke Laut Cina Selatan. Ada pesisiran pantai. Jadi pemandangannya cukup cantik. Jadi kalau belum datang. Sebab tu saya pun datang daripada Kuantan ini. Memang cantik. Dan dia sebelah sungai dan saya kira pengisian sesebuah menara tu ialah pengisian jiwanya tu. Kali ini kita nak isikan dengan jiwa Pesta Kuantan 188 yang kali kedua kita laksanakan tahun ini. Sebenarnya ialah untuk menyambut keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Pemusik Agong yang kebetulan mereka juga adalah Sultan dan Sultanah Pahang. Jadi sambutan ni kali kedua lah kita buat. Tapi tahun ni Herlina, Nurul, acaranya ditambah. Okey. Ini yang saya datang. Ya, betul. Jadi acaranya bermula pada 29 Julai dengan adanya pertandingan perahu naga di Sungai Kuantan. Ya. Dan dah lama Sungai Kuantan ni tak ada pertandingan macam tu. Jadi kita imbas kembali. Inilah sungai dulu mak kilau kita, Tok Gajah kita yang lalu menggunakan Sungai Kuantan. Dan selain pada itu juga pada 29 hari bulan jatuhnya pada hari Sabtu. Dan kita ada satu acara di pentas utama iaitu Kuantan 188 Challenge. Ada brand. Jadi dia macam bakat kan. Jadi kita menggalakkan
tak kira lah siapa nak masuk penyanyi ke berlakon ke magician ke apa-apa, boleh. Dan hadiahnya lumayan, Nurul. Okey, berapa dan apa hadiah yang ditawarkan? Hadiahnya RM5,000. Wow. Part pertama. Untuk menunjukkan bakat talent show. Wow. Saya tak pandai nyanyi, rugi. Okay. Dia boleh berlakon dan sebagainya. Hadiah kedua RM3,000 dan RM2,000. Ini untuk menggalakkan, mencungkil bakat-bakat. Dan dia terbuka bukan sahaja pada orang Pahang, terbuka pada semua. Kan? Jadi datang ke Kuantan, ambil bahagian, ada nanti dalam website dan sebagainya. Dan kita nak menggalakkan, mencungkil bakat. Ya. Dan itu pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu sepanjang hari tu ada acara Kids Club, paginya tu ada larian fun run, fun ride bersama keluarga, kita boleh bersama-sama masa tu. Dan untuk itu juga pada hari Ahad kita teruskan dengan Perahu Naga. Perahu Naga ni memang pada saya lah, kalau boleh bernama hantar 1-2 tim bagus juga. Ya, sebab dia pasukan, ya, pasukan yang depan tu pukul gendang kan, lepas tu pendayungnya 10 orang tu belakang tu yang jaga kan. Jadi seronok melihatkan kerja pasukan dan sebagainya. Jadi pada dan berapa kategori yang akan ditawarkan? Okey, dia ada Pahang open, iaitu maknanya penyertaan daripada luar Pahang, terbuka, dan kita ada Pahang close. Pahang close ni untuk agensi dan kelab-kelab dalam Pahang lah. Dan hadiah juga menarik juga, hadiah saja. RM5,000 trofi kan. Jadi pada masa yang sama juga saya nak maklumkan pada Nurul dengan Harilina bahawa 35 pasukan telah pun mengesahkan. Jadi bayangkan kalau satu pasukan 20 orang, termasuk reserve 40 orang. So dekat-dekat 500 orang. Peserta saja kan. Dan itulah jadi pihak agensi yang terlibat, maritime, polis marine, bomber semua ni kan. Malah kita juga nak ucapkan terima kasih lah pada kerajaan negeri Pahang dan tourism Pahang. Dia kata sini this is Pahang Unlimited. Pahang ni memang unlimited. Dia ada macam-macam. Kan? Dia ada macam-macam sungai, bukit bukau dan sebagainya, rimba dan sebagainya. Dan juga untuk memudahkan pengurusan dan sebagainya, kita mempunyai rakan strategik iaitu syarikat telekomunikasi Yes 5G, Yes 5G. Jadi kita kena ingat Kuantan 188 ni dia berdasarkan pada 3 teras utama jenama dia, iaitu keriangan ataupun fun, kembara, adventure dan teknologi. Jadi kita nak menceritakan kepada rakyat ramai yang datang sepanjang Pantai Timur tu apa dia 5G. Oleh kerana itu kita ada Yes 5G untuk memberikan pengalaman tu. Kita bercakap 5G, kita bercakap bahasa Cyberjaya, tapi kan Pantai Timur dia nak faham juga apa dia 5G kan. Jadi ini yang kita ucapkan terima kasih kepada Yes 5G membawakan teknologi ni pada rakyat Marhain untuk memahaminya. Dari teknologi. Saya kembali pada acara. Nurul macam nak pergi Kuantan lah tu. Dia boleh masuk ada brand. Ada brand. Jadi hari Ahad tu Nurul dengan Harilina kita ada pertunjukan fashion di pentas utama. Kerana di Pahang kita ada Universiti Widat Universiti, kita ada Universiti College Yayasan Pahang, mereka ada fakulti fashion. Jadi kita nak mengetengahkan desainernya, perekanya, kita punya student tu, dan di samping itu juga kita ada penglibatan daripada misalnya Baikis iaitu busana muslimah di Kuantan, bawal eksklusif tu, dan kita juga ada Eugene pereka fashion terkenal, dan salah seorang lagi ialah Kelvin Tu, pereka fashion juga terkenal di Malaysia. Dan untuk ini juga kita ada seorang pereka fashion dari Los Angeles, namanya Michael, dipanggil M. Dia membawakan konsep Me to We, M-E to We, maknanya dari saya kepada anda. Ya, jadi barang-barang dia Nurul dengan Helena ialah daripada barang-barang yang diguna pakai. Jadi macam mineral water plastik tu diproses menjadi serbuk, dan dari situ nanti dia akan buat bahan-bahan untuk buat topi. Buat kasut dan sebagainya. Macamnya kulit apple tu. Kulit apple tu boleh digunakan untuk buat bahan baju. Jadi dia akan datang dan menunjukkan streetwear, bagaimana bahan-bahan ini boleh digunakan dalam konsep fashion. Okey, itu dia menarik sekali. Datuk, sekarang kita nak tahu antara lokasi sebenarnya berlangsungnya pada majlis ini di mana? Di Kuantan 188. Di laman tu, sebab di bawah menara tu kita ada laman luas. Jadi kita lakukan di situ, dan acara sungai di Sungai Kuantan sebelah. Okey. Tapi kan Datuk, saya tengoklah tadi ada poster yang dikongsikan kalau nak masuk Zumba ada bayaran dia, Kids Club ada bayaran dia. Kalau kita nak join regatta tak silap saya tadi itu pun ada bayaran. Tapi Datuk, kenapa kena dikenakan bayaran? Dia sebab benda-benda percuma ni tak ada nilai.
Oh, faham? Tapi kita kenakan bayaran token je. Misalnya bayaran untuk perahu naga RM100, 40 orang masuk. Tak sampai pun RM10 seorang. Begitu juga yang lain-lain. Jadi kita juga ada lucky draw. Jadi saya kira harga tu harga rahmah lah. Very basic. Kita nakkan komitmen. Jadi bila tak ada bayar sikit, orang tak committed. Kadang-kadang dia masuk tapi dia tak datang. Itu yang kita nak mengelakkan tu. Pada saya tak ada isu. Kerana apa yang kita lakukan ialah supaya rakyat bersama-sama datang untuk menyambut sambutan Hari Keputeraan Tuanku berdua, kan? Dan bercakap tentang tadi ada lucky draw, cabutan bertuah. Mungkin Datuk nak perjelaskan apa hadiah yang bakal dimenangi mereka. Hadiah setakat semalam lah. Kena bawa kereta besar hari ni. Uish, besar-besar hadiah ni. Hadiahnya semalam yang saya difahamkan sebuah televisyen 65 inci. 65 tak boleh bawa kereta. Tak muat kereta tu, kita kena bawa lori. Itu kawan nak khabar tu. Jadi insya-Allah dalam masa ini baru 17 bulan. Dalam masa mendatang ni mungkin ada lagi hadiah-hadiah, misalnya penginapan di hotel, ya, untuk kita pergi bersama keluarga, untuk kita melancong dalam cuti-cuti Malaysia, ya. Jadi banyaklah kita bagi, sebab bila jadi macam ni ramai orang nak menyumbang. Dan saya belum habis lagi tu. Itu baru Ahad 30 hari bulan kan. Dan dengan ada fashion show dan sebagainya tu. Dan memang saya mesyuarat dengan kolej-kolej universiti ni, mereka sangat seronok. Kerana mereka digandingkan di pentas utama. Besar pentasnya. Lepas tu dengan mereka fashion, Calvin tu, Michael M, Eugene kan. Jadi mereka dapat rasa wow, best ni kan. Jadi jangan lupalah datang. Dan hari terakhir, hari Isnin tu Pahang cuti lah. Maaf dah orang yang bukan 31 Julai tu hari Isnin cuti di Pahang. Dan pada hari itu penamatnya mendayung, perahu naga kan. Dan juga malam tu ada makan malam untuk penaja dan tuanku berdua, daripada juga keluarga diraja sebagainya. Terima kasihlah pada penaja. Malam tu kita ada konsert. Itu yang ditunggu, konsert free. Siapa yang tak nak? Konsert tahun ni Harlina Nurul, barisan artis dia, Masya Allah. Datuk belanja sikit siapa nama antara nama-nama. Okey, tahun lepas, tahun lepas kita jual tiket lah. 12,000 orang datang. Wow. Tahun ni kami putuskan tak payahlah. Tak payah jual tiket, percuma je. Jadi dijangka berapa ramai yang akan hadir tu? Kalau bayar pun 12,000, kalau tak bayar berapa? InsyaAllah 20,000. Dijangka 20,000 orang. Dan artis-artisnya. Kejap lagi lah saya beritahu artis je. Tak boleh, Datuk. Tak tahu. Nak booking sikit saja. Okey, kalau macam tu, semua orang yang tengok rancangan bernama ni ambil telefon, blok siap-siap. 29 hari bulan Julai, 30 hari bulan Julai, 31. Malam tu, kita akan... Satu dua pun jadi Datuk. Orang kata apa? Kita akan mulakan dengan Aisyah Retno. Kita akan ikuti oleh Santesh. Diikuti pula oleh Meng Spring. Dan diikuti oleh Aizad Amdan. Jeng. Saya dah tahu dah siapa, Datuk. Okey, lepas tu kan Chakra Khan. Diterbangkan daripada Indonesia. Chakra Khan dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dia dah ada posternya di televisyen ketika itu ini. Dia. Saya kira Siti kalau Nurhaliza adalah anak Pahang, anak jati Pahang. Ya, betul. Ya, betul. Dan juga ialah pemangkin pada dunia seni dan budaya di Pahang terutama. Dan Malaysia amnya kan. Dan ada satu lagi kejutan. Okey. Secara ringkas, Datuk. Semakin bernama je tahu. Ni saya nak bagi tahu ni. Okey, tak apalah. Terima kasih bernama. Kejutannya adalah pelawak terkenal nombor 1 di dunia, Haris Iskandar. Ya, jadi inilah saya kata sambutan untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia mereka berdua sebagai Sultan dan Sultanah Pahang
bersama dengan rakyat. Itu Baik, dia. itu dia. Orang kata apa, kalau kita nak cerita ni mengenai kemeriahan dan juga kehebatan Pesta Kuantan 188 memang takkan habis kita cerita hari ni. Kita simpan dahulu dan kita kalau nak tahu ramai-ramai kena datang, wajib hadir Pesta Kuantan 188 yang akan berlangsung pada minggu hadapan Datuk, pada hujung minggu depan. Ujung bulan. Hujung bulan. Dan pastikan anda kalau nak tengok Ya. konsert free Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya, pastikan betul. anda hadir ke dataran Kuantan 188 31 Julai nanti. Baiklah, itu saja yang dapat kami kongsikan. Saya Helena Palavi. Saya Nurul Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.